Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah dan saya Nabila Hafizah Zainal Arifin. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah dalam usaha mewujudkan program-program yang berkualiti. Semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan yang lebih terarah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah putusan tahniah bersempena Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah putusan takziah berikutan kejadian gempa bumi yang melanda di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Republik Indonesia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah dalam usaha mewujudkan program-program yang berkualiti. Semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan yang lebih terarah supaya tidak berlaku pertindihan program yang ditawarkan sesama institusi lain. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada Majlis Haflul Takharuj ke-16 Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan izinnya juga dapat bersama-sama hadir dalam Majlis Haflul Takharuj kali ke-16 Yunisa. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dengan tulus ikhlas mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua graduan yang diraikan. Semoga segala ilmu dan pengalaman yang diperolehi titah baginda akan jadi bekal berharga untuk digunakan. Beta juga merakamkan ucapan tahniah dan penghargaan kepada para ibu bapa, penjaga serta para tenaga akademik yang menjadi pendorong utama di sebalik kejayaan para graduan. Yunisa bukan hanya sebagai mercu tanda sebuah gedung ilmu, tetapi juga menjadi nadi peradaban untuk melahirkan ummah yang taat beragama. Beta juga berharap Yunisa perlu terus istiqamah dalam usahanya menjadikan ilmu agama dan ilmu sains moden dapat digabungkan dalam satu wadah keilmuan yang dinamik. Dalam hal ini, beta menyambut baik perkembangan positif Yunisa untuk tampil menawarkan program Diploma Amalan Pengubatan Islam. Baginda juga bertitah mengambil maklum mengenai jalinan kerjasama strategik Yunisa dengan universiti-universiti berprestij luar negara untuk meningkatkan visibility Yunisa di peringkat antarabangsa. Penawaran program Dwi Ijazah dan Dual Degree Yunisa bersama dengan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Universiti Malaysia Sabah bukan sahaja memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai pilihan destinasi pelancongan pendidikan, bahkan juga akan dapat memperluaskan jaringan peluang kerja. Memandangkan pasaran kerja semakin kompetitif
UNISA juga perlu komited dalam menawarkan program pengajian yang berkualiti. Sehubungan itu, beta menyarankan kepada UNISA supaya memantapkan lagi program-program yang ditawarkan dan pada masa yang sama pihak-pihak berkenaan juga hendaklah memperkemas kualiti sukatan pelajaran dan kurikulum bagi pelajar-pelajar di peringkat pra-universiti. Titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, tumpuan kepada misi unik menyatukan ilmu agama dan sains moden, menjamin penghasilan tenaga kerja mahir. Dalam usaha mewujudkan program-program yang berkualiti, beta berharap semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan yang lebih terarah supaya tidak berlaku pertindihan program yang ditawarkan sesama institusi lain. Langkah ini akan memastikan institusi pendidikan seperti UNISA dapat memberikan tumpuan kepada misi unik menyatukan ilmu agama dan sains moden, sekaligus memaksimumkan impak pelaburan awam, di samping menjamin penghasilan tenaga kerja mahir. Baginda bertitah menzahirkan harapan agar para graduan dan alumni akan terus menitik beratkan usaha mempertingkatkan kemahiran. Mengenai pencapaian teras strategik UNISA dalam pengiktirafan antarabangsa, beta mengucapkan syabas dan tahniah kerana UNISA mencapai kedudukan yang ke-147 dalam senarai Top 500 Global Innovative Universities dalam World University Ranking for Innovation WURI 2026, bahkan turut juga meraih Global Good Governance 3G Award sebagai pengiktirafan terhadap inovasi dan kecemerlangan UNISA. Kejayaan ini mampu menjadi motivasi membawa graduan dan alumni ke arah lebih gemilang. Para graduan dan alumni diharap akan terus menitik beratkan usaha mempertingkatkan kemahiran. Kelangsungan hidup masyarakat kita dalam era globalisasi yang serba mencabar ini amatlah bergantung kepada kesediaan kita untuk terus meneroka ilmu serta menguasai kepekaran baharu. Islam sentiasa menggalakkan umatnya untuk terus menambah ilmu. Sebagaimana dalam surah Taha ayat 114, Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa memohon pertambahan ilmu. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah penglibatan aktif dalam bidang keusahawanan bukan sahaja memberi manfaat kepada diri sendiri, bahkan juga menyumbang kepada kepelbagaian ekonomi negara. Di kesempatan ini, beta menyeru kepada semua graduan dan alumni UNISA agar sentiasa berusaha
memajukan diri dengan meningkatkan keboleh pasaran masing-masing, terutama melalui penglibatan aktif dalam bidang keusahawanan yang bukan sahaja memberi manfaat kepada diri sendiri, bahkan juga menyumbang kepada kepelbagaian ekonomi negara. Akhir kalam, beta merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada seluruh warga UNISA yang terdiri daripada ahli-ahli majlis, senat, rektor, pegawai-pegawai utama, tenaga akademik dan seluruh pegawai serta kaki tangan UNISA atas segala sumbangan, komitmen, pengorbanan tenaga dan buah fikiran yang telah dicurahkan dalam menjayakan Majlis Haflut Takharuj ke-16 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan ganjaran kebaikan yang berlipat ganda. Amin. 443 graduan menerima ijazah dan diploma pada Haflut Takharuj UNISA ke-16 ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UNISA berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan. Majlis berlangsung di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa, Brakas. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengurusi Majlis UNISA, dan Profesor Madya Dr. Awang Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rektor UNISA. Berangkat sama duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UNISA. Bacaan Al-Quran diperdengarkan oleh Awang Abdul Islam Jaidi, graduan ijazah sarjana muda syariah, fiqh dan usul. Manakala bacaan Al-Hadith disampaikan oleh Awang Muhammad Adi Syazani alias Muhammad Israzik bin Syahri, graduan ijazah sarjana muda usuluddin, tahfiz dan qiraat. Rektor UNISA dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh mengenai pengiktirafan antarabangsa yang diterima oleh UNISA, mencerminkan komitmen terhadap kecemerlangan pendidikan tinggi, kelestarian, inovasi dan pembangunan masyarakat. Berjaya tersenarai dalam Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026 dan memperbaiki kedudukannya dalam The World University Rankings for Innovation WURI 2026 dari kedudukan ke-201 pada tahun lalu ke tangga 147 daripada keseluruhan top 500 Global Innovative Universities. Ke bawah duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah doktor falsafah, ijazah sarjana, diploma lepas ijazah,
diploma siswaza, ijazah sarjana muda, ijazah khas dan diploma kepada tiap-tiap graduan dan penerima yang nama mereka disenaraikan dalam buku Haflul Takharuj. Daripada 443 graduan, 6 menerima ijazah Doktor Falsafah, 57 menerima ijazah sarjana, 15 menerima diploma siswazah, 2 menerima diploma lepas ijazah, 315 menerima ijazah sarjana muda, 40 menerima diploma tertinggi kebangsaan, 5 penerima program diploma kebangsaan dan 3 penerima bagi ijazah khas hafazan 30 juzuk. Para penerima termasuk 39 graduan dari negara-negara di rantau Asia Tenggara. Majlis ini bukan sekadar untuk menjayakan kecemerlangan graduan, malah membawa amanah besar kepada para graduan untuk berbakti demi kemajuan agama, bangsa dan negara. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. UNISA komited menyediakan pendidikan tinggi Islam berkualiti serta penyelidikan berimpak tinggi bagi memacu pembangunan ummah yang mampan berteraskan maqasid syariah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, serta kerajaan dan rakyat Republik Indonesia bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah,
Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khadiwaddin, Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, Kerajaan dan Rakyat Republik Indonesia, berikutan dengan kejadian gempa bumi yang melanda di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Republik Indonesia yang telah mengakibatkan kehilangan nyawa, kecederaan serta kemusnahan harta benda dan infrastruktur. Memacu pembangunan rumah yang mampan berteraskan maqasid syariah, antara usaha UNISA menjadi sebuah institusi pengajian tinggi Islam global yang melahirkan generasi khairat ummah. Rasa ataupun sifat tidak berputus asa, di samping cuba mengekalkan pemikiran yang positif dalam apa je cabaran, alhamdulillah segala usaha dan pengorbanan tersebut akhirnya mengeluarkan buah ataupun menghasilkan sesuatu yang sangat bermakna. Faktor utama yang membawa saya ke tahap ini ialah usaha yang konsisten, disiplin dan sentiasa memberikan yang terbaiklah sepanjang pengajian saya di sini. Sokongan serta doa daripada kedua ibu bapa saya dan juga pensyarah-pensyarah saya di Fakulti Usuluddin amatlah membantu dalam sentiasa membakar semangat saya untuk sentiasa berusaha. Saya berharap untuk menjelajahi ilmu aquaculture bagi mempraktikkan ilmu dan memperoleh pengalaman kerja. Majlis Keagamaan sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW di Istana Nurul Iman diteruskan lagi semalam. Rombongan dari Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan menyertai majlis tersebut. Hadir yang berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengisian majlis tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah SAW melalui amalan doa ketika sakit dan persembahan zikir. Antara yang menyertai rombongan dari Masjid Perundingan Kampung, Majlis Perundingan Kampung dan Kampung Kota Batu, Jawatan Kuasa Takmir, Kumpulan Belia Masjid serta Muslimah Masjid Kampung Belimbing Subuk, Jabatan Pengajian Islam Bahagian Sekolah Agama Brunei II dan Kumpulan Dikir Al-Taqwa. Majlis Dikir sempena Maulud Nabi Muhammad SAW meningkatkan lagi rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah SAW. Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara RPN Bukit Beruang mengadakan majlis seumpamanya bagi kelas bimbingan muslimah daerah berkenaan. Majlis berlangsung di Masjid RPN Bukit Beruang. Sementara itu, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid meneruskan lagi majlis seumpamanya lewat petang kemarin di masjid berkenaan. Sementara itu, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid meneruskan lagi majlis seumpamanya lewat petang kemarin di masjid berkenaan. Universiti Brunei Darussalam UBD mengalulukan lebih 1,000 mahasiswa baharu bagi sesi akademik 2026-2027. Pagi tadi bermulanya Unistart atau Minggu Orientasi bagi para mahasiswa berkenaan. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD dalam ucapannya menyeru mahasiswa untuk menghayati kehidupan universiti sebagai suatu tempoh pembelajaran dan pembangunan diri. Diadakan selama 5 hari, Unistart 2026 memberi peluang kepada para mahasiswa meneroka nilai dan kekuatan peribadi, membina hubungan yang bermakna di samping memupuk kedaya tahanan sebagai bakal graduan UBD. Turut diperkenalkan Jan Bestari UBD yang mengintegrasikan akademik dan pembelajaran co-curriculum
melalui pendekatan berpusatkan pelajar. Program literasi penerangan bagi belia daerah Belait melabuhkan tirainya petang tadi dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil. Majlis berlangsung di Jabatan Penerangan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Siti Bismi Nurul Iman binti Awang Haji Imzah, pemangku pengarah penerangan. Program disertai 52 orang belia merangkumi atlet, ahli persatuan, penuntut serta belia akar umbi dan masjid. Inisiatif menerusi pendekatan Whole of Nation dan Whole of Government bertujuan melahirkan belia berwawasan, berjati diri kukuh, cintakan agama, bangsa dan negara serta bertanggungjawab menjayakan wawasan Brunei 2035. Majlis Perundingan Kampung MPK Kasat menganjurkan jual-jualan kedai Kampung Festa 4.0 selama 4 hari bermula hari ini. Lebih 50 peniaga tempatan menyertai jual-jualan yang berlangsung di Dewan Muhibbah Berakas. Pelbagai jenis produk boleh didapati antaranya 1K, 1P, makanan dan minuman serta pakaian. Festa dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Ianya adalah juga meningkatkan penglibatan Majlis Perundingan Kampung Kasat dalam aktiviti kemasyarakatan dan juga menghidupkan aktiviti ekonomi Kampung Kasat dan juga memberi peluang kepada pengusaha-pengusaha tempatan dan juga kampung, khususnya belia-belia dan juga penduduk kampung serta orang ramai. Operasi Kakas JIPK 2026 terus giat dilaksanakan oleh penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Bandar Seri Begawan bagi membendung pesalah-pesalah imigresen. Dalam operasi Kakas 81 2026 yang dijalankan di rumah dan bilik-bilik sewa di Mukim Sengkurong, 9 warga asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Mereka didapati melakukan kesalahan di bawah Peraturan Akta Imigresen Penggal 17 iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mereka mansuh, tidak bekerja dengan majikan asal dan gagal mengemukakan dokumen yang sah. Sementara itu, seorang lelaki warga negara Malaysia ditahan semasa operasi Kakas 82 ke atas bilik sewa di Mukim Kilanas setelah melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen. Ahad bin Tosil melakukan kesalahan masuk semula ke negara ini setelah diusir secara sah dan masuk dan tinggal di negara ini tanpa mempunyai pas imigresen yang sah. Tertuduh dijatuhkan hukuman penjara 1 tahun 2 bulan dan didenda $2,000 Brunei sebagai ganti sebatan. Semasa operasi Kakas 84 di kawasan persekitaran di Mukim Labi, seorang warga asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut atas kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigrasennya mansuh. Pengambilan melalui HIKAS bagi kemasukan bulan Januari 2027 sesi akademik 2026-2027 bagi kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi awam IPTA iaitu Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Politeknik Brunei PB akan bermula esok 18 Ogos 2026 pukul 9 pagi. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengajian Tinggi memaklumkan permohonan akan ditutup pada hari Rabu 9 September 2026 pukul 3 petang. Bagi keterangan lanjut, layari laman sesawang Kementerian Pendidikan atau laman sesawang HIKAS. Sebarang pertanyaan mengenainya, hubungi pentadbiran HIKAS melalui email atau nombor telefon seperti yang tertera.
Sejumlah $75,000 Brunei berjadi kumpul sepanjang kejohanan Baiduri Masters 2026 berlangsung. Semalam diadakan majlis penyampaian hadiah bagi kejohanan tersebut di Tarindat di Seni Bandar Seri Begawan. Hadiran berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, selaku pemangku Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 653 pemain golf menyertai kejohanan tahun ini. Hasil daripada yuran pendaftaran pemain golf diserahkan kepada 5 organisasi amal, La Vida, Smarter Brunei, Learning Ladders Society, Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam dan An-Nur Harapan. Baiduri Masters 2026 disokong oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kita beralih ke Sukan Malaysia Sukma 2026. Kontingen negara Brunei Darussalam meneruskan cabaran pada Tamasya Sukan Malaysia menerusi penyertaan atlet negara dalam acara pencak silat dan taekwondo. Kejohanan pencak silat menyaksikan penyertaan atlet dari pelbagai kontingen yang bersaing dalam beberapa kategori. Bagi negara Brunei Darussalam, acara pencak silat turut melakar pencapaian apabila 3 atlet negara berjaya meraih pingat gangsa dalam acara regu wanita. Di Dewan Seri Sarjana Kejohanan Sukan Pencak Silat menyaksikan pingat gangsa disumbangkan oleh Nur Syahindah binti Saiful Rizal, Nur Syahirah Mawaddah binti Lutfi dan Nur Syakirah Mawaddah binti Muhammad Fauzi yang berganding tenaga mewakili negara. Manakala dalam acara taekwondo kategori heavyweight, atlet negara Muhammad Alwi Nakiuddin bin Muhammad Nordi turut mencatat pencapaian membanggakan apabila meraih pingat gangsa. Beliau menamatkan saingan di peringkat separuh akhir meskipun gagal melangkah ke peringkat akhir. Pencapaian tersebut tetap menyumbang pingat buat negara.